Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata dah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Timbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di rawdatul jannah. Suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, Lalu bertumpang Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Matanya yang terang sangat suka bercelah, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi Sangat putih menapak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, bukanlah tertewas selalu memeluk Islam. Rambutnya ikan mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan,
berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersudi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya kami kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habib Allah, hamko bolana ya Rasulullah.
hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah, hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap merasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah, hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Makkah, salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah, hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah. Tiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah, teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah. Saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan. Saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan kiblat. Hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana ya Habiballah, hamko maulana ya Rasulullah, hamko maulana
baginda Nabi. Manakah mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmat-Mu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersalawat padamu Nabi, namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Nama Cobaan suara 1 2 3. Cobaan suara 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Bismillah. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama dan selamanya, setinggi-tinggi kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan limpahan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan dan dibekalkan, dianugerahkan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis, walaupun secara maya,
tetapi kita berada di dalam majlis yang sama-sama kita akan membicarakan tentang insan yang kita cintai, insan yang kita rindui, susuk tubuh yang sangat mulia, insan yang sempurna akan kejadiannya, iaitu baginda Nabi SAW, yang mana daurah kitab Asy-Syamil fi Khulasatis Syama'il yang disusun oleh guru mulia kita Syekh Nazrun Nasir Al-Azhari, yang akan dipimpin oleh beliau insya-Allah, dan saya mewakili pihak penganjur daripada Sekolah Sri Integrasi Tahfiz Al-Ghazali Bandar Saujana Putra Selangor, bersama-sama juga dengan Akademi Terapi Sakinah, mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada Syekh kerana sudi meluangkan masa selama 2 hari bersama dengan kita memimpin daurah kitab ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati, memberikan afiah kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dakwah, dan diberikan kesihatan yang baik dalam memimpin jiwa-jiwa umat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang bersama dengan kita pada hari ini, dan untuk maklumat Syekh, peserta kita ada daripada kalangan warga Singapura, ada daripada kalangan warga Brunei yang akan turut bersama dalam pengajian kita pada 2 hari ini. InsyaAllah moga-moga silaturahmi kita ini di atas dasar kecintaan kepada baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dikasihi, sebelum itu saya memperkenalkan saya sebagai penganjur daurah ini yang bersama dengan pihak Zawiyah An-Nasiriyah, yang mana Zawiyah ini dipimpin oleh Syekh. Kami menganjurkan daurah ini sempena bulan Maulid, yang mana sama-sama kita akan sambut 1 Rabiul Awal pada keesokan hari, iaitu 18 Oktober bersamaan dengan 1 Rabiul Awal. Inilah bulan yang sangat dirindu-rindukan. Inilah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh para perindu-perindu, pencinta-pencinta baginda Nabi SAW. Maka rindu dan cinta itu tidak kita akan perolehi kalau kita tidak dapat mengenali, kita tidak dapat memahami perjuangan dan mengenali akan baginda Nabi SAW. Maka salah satu cara selain untuk kita nak mendekatkan dan nak menghampirkan kita dengan baginda Nabi SAW ialah salah satunya dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi. InsyaAllah kita minta nanti di penghujung daurah nanti kita minta Syekh ijazahkan selawat, salah satu sirah selawat kepada kami insyaAllah, sanad daripada masyaikh Mesir insyaAllah. Moga mengalir barakah dan limpahan itu buat jiwa kami yang gersang ini. Yang keduanya, selain itu kita belajar sirahnya Nabi. Itu juga di antara jalan untuk kita nak mencintai dan nak mendalamkan kecintaan kita kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, kita belajar akan Asy-Syama'il, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, berkaitan dengan fizikalnya Nabi, kemudian akhlaknya Nabi. Moga dengan kita mempelajari itu, bertambah lagi pengenalan kita. Dengan bertambah pengenalan kita kepada Nabi, itulah nikmat di dalam kehidupan kita. Nikmat yang besar dalam hidup kita apabila kita diberikan, dianugerahkan, diutusnya baginda Nabi SAW. Baik, itu sedikit sebanyak kata-kata aluan daripada saya. Saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Syekh Nazrun Nasir kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan esok. Pengajian kita, untuk maklumat sedikit tentatif, kita bermula pagi jam 9 dan mungkin kita akan rehat dalam jam 10.30.
kita bagilah ruang ustaz pakat-pakat nak minum kopi ke, kena goreng pisang dulu ke, ada nasi lemak ke, semua sedang berehat masing-masing, tak ditaja, tak sempat nak post. Jadi masing-masing, jadi kita rehat sekejap dalam setengah jam, pembetul orak je, pembetul pinggang. Kemudian kita sambung jam 11. Kita sambung jam 11, kita berhenti lebih kurang jam 12.30 ataupun 12.50, paling lewat pun jam 1 lah. Kerana zuhur awal sekarang ni, kita berhenti dalam 12.45 ataupun paling lewat jam 1. Kemudian kita sambung balik jam 2 suku. Kita makan tengah hari, kita istirahat, solat zuhur, kita sambung 2 suku, itu kita ready. Paling lewat 2.30 kita akan sambung sampailah jam 4.30 ataupun paling lewat jam 5 petang. Jadi itulah tentatif dan agenda ataupun kita slot pengajian kita. Keesokan hari pun sama. Untuk malam tidak ada. Untuk maklumat para jemaah yang mengikuti pengajian daurah kita ini, malam tidak ada pengajian. Jadi esok hari Ahad, hari yang terakhir 1 Rabiul Awal, tentatif jadual daurah kita sama seperti hari ini, dan moga-moga insya-Allah esok petang sempatlah khatam kitab Asy-Syamil ini yang mana disusun sendiri oleh Syekh kita. Moga-moga sempat khatam. Kalau tak khatam pun nanti Ustaz Nazrul Syekh akan pandai-pandai lah, akan olah untuk khatamkan juga, insya-Allah. Moga-moga insya-Allah. Baik, yang keduanya, saya mengambil kesempatan ini Syekh minta maaf kerana kami tak dapat turun ke Kedah. Hasrat kami memang plan pada hari Jumaat, memang ada beberapa urusan dan juga surat jemputan kepada Syekh. Hasrat nak turun ke Kedah, tapi di sini lebih awal PKPB. Jadi lebih awal PKPB kami tak dapat turun. Hasratnya 2 hari kami nak duduk bersama dengan Syekh, bantu urusan di sana dan mengaji di hadapan Syekh. Tapi disebabkan oleh PKPB Selangor lebih awal daripada negeri lain, maka kami mohon maaf Syekh kerana tak dapat turun ke Pedu. InsyaAllah kalau selesai PKPB ni kami dapat turun ziarah sekali lagi insyaAllah. Dan untuk maklumat semua ahli keluarga, para jemaah di sini, jadi Syekh Nazrul Nasir, sikit ringkas mengenai beliau mungkin sudah makruf, semua memahami, semua sudah tahu, bahkan mengikuti pengajian-pengajian Syekh secara online, bahkan banyak mengikuti pengajian-pengajian Syekh di channel YouTube. Jadi Syekh sekarang ini sudah pulang, hampir 11 tahun lebih berada di bumi Kahirah, bumi Mesir, menuntut ilmu di sana, mengajar kepada pelajar-pelajar Malaysia kita di sana. Jadi Syekh pulang dengan mengalaskan amanah-amanah selepas beberapa rintitan tahun ini, maka Syekh pulang ke kampung halaman untuk berkhidmat kepada masyarakat setempat khususnya dan juga masyarakat Malaysia amnya ini dan Nusantara ini, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Syekh pulang ke kampung dan mendirikan sebuah zawiyah. Jadi untuk maklumat sekarang ni fasa-fasa pembangunan zawiyah, yang mana zawiyah ini akan dipimpin sendiri oleh Syekh dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan sulukiyahnya, dengan ta'limnya. Itu semua manhajnya, silibusnya sudah siap. Syekh sudah merencana 4 tahun, 5 tahun pelajar-pelajar yang akan keluar daripada zawiyah itu akan menjadi ulama-ulama Rabbani insya-Allah, yang memberikan cahaya kepada hati umat. Jadi untuk maklumat, jadi saya mengambil kesempatan ini, saya mengalu-alukan juga mewakili pihak Syekh, saya mengalu-alukan juga kepada para jemaah, khususnya bagi mereka yang ingin menginfak, menyumbang ataupun memberikan zakat ataupun apapun berkenaan harta yang boleh sama-sama kita mendukung usaha murni ini, boleh salurkan, boleh kontak kepada pihak-pihak pengurusan zawiyah insya-Allah. Moga-moga dengan kita menyumbang sedikit ini sebagai tanda kesyukuran, tanda kebahagiaan kita kerana mendapat nikmat iman Islam apa yang dibawa oleh Nabi ini, maka dengan nikmat itu kita menyumbang kepada usaha-usaha murni ini, mengkedirkan, melahirkan generasi yang bertakwa, yang Rabbani ini. Moga-moga itu menjadi asbab kebaikan, asbab kemuliaan kita di padang mahsyar nanti. Kita dapat berhimpun bersama dengan para salihin, para awliya, dengan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Syekh, dan
dengan hormatnya, dengan rendah dirinya, dengan penuh kekurangan daripada pihak kami ini, kami serahkan majlis ini kepada syekh kita untuk mengenalikan daurah ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara saya? Jelas. Masalah tak. Saya tak tengok apa ni. Tak boleh tengok muka ni. Kita boleh pusing tadi. Yang pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir wa saya kasih yang panggil Ustaz Nafif Yahya yang merupakan dan pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan majlis dan mengumpulkan kita pada pagi ini, dan juga pihak Akademi Terapi Sakinah dan pihak-pihak yang terlibat dengan majlis kita pada pagi ini. Juga kepada hadirin semua yang mendengar daripada seluruh tempat ini yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangkan kedudukan tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia dan izin daripada Allah sama-sama dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk memulakan bacaan kitab Asy-Syamil fi Khulasatus Syama'il yang saya susun, saya karang dalam bentuk syair Melayu di dalam bahasa Jas, yang beberapa tahun yang lalu saya telah karang kitab ini, termasuk dengan syarahan ringkas bagi kitab ini bagi mengenalkan umat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk syair, dalam bentuk gurindam yang mana kita boleh ambil manfaatnya berdasarkan daripada olahan yang saya ambil daripada kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, dan juga daripada perbahasan dan pengajian yang saya belajar dengan para guru saya. Jadi insya-Allah selepas daripada majlis ini, moga-moga kita dapat mengkhatamkan kitab ini dalam tempoh 2 hari ini, yang lebih kurang dalam 11 jam pertemuan kita insya-Allah. Jadi yang pertama perlukan himmah yang tinggi dan perlu kepada adab yang luar biasa. Walaupun kita berada di depan telefon, di depan PC masing-masing, melihat dengan bentuk maya, tapi saya berpesan agar kita menjaga adab kita, kedudukan kita dalam 1 jam ataupun beberapa jam yang kita akan duduk bersama-sama ini, kita akan menjaga adab, menjaga keadaan kita jangan diganggu dengan sesuatu yang lain yang merosakkan majlis ilmu ini, agar kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang diangkat barakahnya, walaupun sekarang ini kita sedang membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, antaranya al-Imam disebutkan Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu, bi dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Dengan disebutkan orang-orang saleh ini akan turunnya rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah. Kalau dah disebutkan orang-orang yang saleh sahaja diturunkan rahmat yang melimpah ruah, apatah lagi kalau disebutkan tentang Sayyidus Salihin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih lagi akan turunnya rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah yang luar biasa ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa. Karena beliaulah Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Laula sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khalaqtul arda was samawat. Kalau tidak kerana Rasulullah maka tidaklah diciptakan langit dan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala menciptakan langit ini dan bumi adalah untuk hamba Allah Ta'ala beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Ta'ala, menjadikan jin dan manusia, melainkan menjadikan mereka tadi untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya, dijadikan hamba ini, jin dan manusia khususnya, adalah untuk mereka ini beribadah kepada Allah. Jadi nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan kepada abid, memerlukan kepada hamba yang beribadah tersebut. Karena ibadah tidak akan boleh dilaksanakan tanpa adanya hamba yang beribadah. Karena ibadah itu sifat. Maka perlu kepada mausuf, yakni yang melakukan ibadah tersebut. Jadi seolah nak disebutkan di sini bahawa Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, maka dijadikan jin dan manusia tersebut. Baik siapa yang beribadah tadi yang paling besar kedudukannya, kalau bukan Sayyidul Abidin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana dijadikan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah, dan Nabi adalah ketuanya para ubad, orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan dapati ketika membaca Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara bab yang paling panjang di dalam Syama'il adalah bab berkaitan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita faham itu, bermaksud Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebab dijadikan oleh Allah alam ini. Karena baginda adalah Sayyidul Abad, ketua kepada segala ubad. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang beribadah adalah ketuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menjadikan alam ini hakikatnya kembali semula kepada tujuan ataupun kembali kepada sebab kekasihnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diwujudkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menyusun berkenaan dengan Rasulullah dengan pelbagai karangan. Ada yang dikarang dalam bentuk syama'il, iaitu mengenalkan umat ini tentang jiwa peribadi Nabi SAW. Apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang dipakai oleh Nabi, apa yang dimakan oleh Nabi, bagaimana kehidupan Nabi SAW dan sebagainya. Dan karangan yang terbaik, yang antara yang menjadi bacaan para ulama, khususnya pada bulan Maulid, adalah Syama'ilun Nabi SAW, karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Dan kitab ini dalam bentuk hadis dan disyarahkan oleh pelbagai oleh segenap lapisan para ulama dalam bahasa Arab khususnya, dan juga dalam bahasa Urdu pun ada dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu kita agak kurang syarahan berkenaan dengan perkara tersebut, dan saya berniat untuk juga menulis syarahan bagi Syama'il yang lengkap, tapi masih lagi ambil masa sekarang ni kerana kesibukan. Cuma ketika beberapa tahun yang lepas saya terfikir untuk dibuat mukhtasar ataupun ringkasan bagi Syama'il, cuma dalam bentuk yang mudah untuk kita hadam, mudah untuk kita ambil dan mudah untuk dihabiskan dalam masa yang sekejap. Maka saya terfikir pada satu malam tersebut, setelah keluar bersama dengan murid-murid kita daripada Ruwak Jawi, dalam perjalanan balik daripada kedai makan yang kami pergi itu di Mesir, di Abud nama tempatnya, maka saya terfikir untuk menulis berkenaan dengan Syama'il ini dalam bentuk syair. Maka saya mula karang dalam kenderaan waktu nak balik ke rumah tu. Saya karang pada malam tersebut, dan kemudian sampai di rumah tak boleh tidur. Dia jadi tak boleh, kena sambung. Maka saya sambung sampai subuh, dan esoknya saya sambung lagi. Dan Alhamdulillah disiapkan kitab ini selama 5 hari, dan kemudian disiapkan syarahannya selama sebulan. Setiap hari kami berkumpul untuk anak-anak murid saya ini tulis balik apa yang telah saya ucapkan, dan mereka catat semula di dalam kitab, dan akhirnya terbitlah kitab ini lebih kurang sebulan 5 hari. Lebih kurang 35 hari kitab ini disiapkan, 5 hari dalam bentuk syair, dan kemudian sebulan lagi dalam bentuk karangan dan juga syarahan bagi kitab ini secara ringkas. Sebab tu saya tidak terjemahkan hadis-hadis di dalam ini secara harfan biharfin.
secara berhuruf. Saya terjemahkan berdasarkan kepada apa yang diperlukan untuk orang tadi faham. Kerana bagi saya kitab ini perlu disyarahkan oleh guru, perlu dibaca oleh para asatizah yang memahami bahasa Arab. Barulah mereka boleh memahami tentang pembahasan kitab ini. Alhamdulillah, setelah kitab ini siap, pada tahun itu juga saya ke Madinah Al-Munawwarah, sempat melawat Nabi SAW. Ketika di hadapan baginda Rasul SAW, saya diberikan peluang untuk membaca kitab ini secara sempurna di hadapan baginda Rasul SAW. Dan alhamdulillah tidak dihalau oleh pihak hay'ah ataupun polis yang berada menjaga maqam Nabi SAW, yang kita sedia maklum bagaimana sikap mereka ketika orang berdiri di depan Nabi SAW, takut mengganggu perjalanan ataupun ruang berjalan orang. Tapi alhamdulillah saya tidak dihalau walaupun sekejap, sehinggalah selesai saya membaca kitab ini di depan Nabi SAW dalam keadaan berdiri menghadap dan juga sangat hampir dengan Rasulullah SAW pada waktu tersebut, sangat hampir dengan dinding maqam Nabi SAW, dan tidak dihalau dan dilihat oleh saya membaca kitab itu daripada awal sampai habis. Agak lama saya berdiri. Kitab ini lebih kurang dalam 200 berapa bait ni? 200 lupa 242 bait. Tapi saya sempat baca 100 bait yang terakhir, yang saya simpan sekejap sebab yang permulaan saya baca di dalam masjid Nabi yang lama, kemudian bakinya saya baca di depan maqam Nabi SAW, dan alhamdulillah tidak dihalau. Dan sehingga saya selesai, dan kemudian saya melawat Sayyidina Abu Bakar, kemudian saya melawat Sayyidina Umar, kemudian saya patah balik semula kepada Nabi SAW. Itu adabnya begitu. Melawat Nabi, melawat Sayyidina Abu Bakar bagi salam, melawat Sayyidina Umar bagi salam, kemudian patah balik semula kepada Nabi SAW bagi salam, kemudian baru saya keluar. Tidak dilakukan apa-apa, dibiarkan saya pada waktu tersebut dengan sangat senang dan mudah. Dan saya berharap moga-moga itu adalah tanda qabul kepada kitab ini, dan moga-moga ianya menjadi sebab akan mendapatkan manfaat kepada umat, dan dijadikan ini sebagai sebab untuk saya tidak disiksa oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dan saya maklumkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini adalah kitab yang saya karang dalam bahasa Melayu, yang saya ceritakan berkenaan dirimu ya Rasulullah. Maka saya mula membaca kitab tersebut dan tidak dihalau. Alhamdulillah. Dan moga-moga Allah Ta'ala berkati tulisan ini dan kemudian diberikan kefahaman kepada kita semua insya-Allah untuk memahami isi kandungannya insya-Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muka pada muka surat yang ke-18. Ini terus kepada syarahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang maha mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Itu baca dia macam tu. Segala puji bagi Allah yang maha mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga. Para sahabat juga yang mengikutnya, yakni para tabi'in. Mencintai mereka pasti bahagia, yakni mencintai semua yang kita sebutkan sebelum ini, yaitu Sayyidina Rasul, mencintai ahli keluarga Rasul, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, dan yang mengikuti jalan mereka tersebut pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Kerana al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita cintai orang yang bahagia, maka kita akan bahagia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama dengan mereka nanti insya-Allah Ta'ala, hanya kerana kecintaan. Orang yang mencintai ahli bahagia, mereka akan bahagia. Man jawara sa'id yas'ad, kata ulama. Siapa yang berjiran dengan orang yang bahagia, maka dia akan bahagia. Jadi kenalah kita berjiran dengan orang-orang yang bahagia. Sebab itu di dalam kubur sekalipun, kata para ulama, ketika nak dimakamkan kita, sepatutnya bagi kita untuk melihat di mana tempat kita nak dimakamkan. Kita akan berjiran dengan siapa nanti di alam baqa nanti. Adakah kita akan berada di sebelah orang yang ahli maksiat ataupun sebagainya. Sebab itu kadang kita melihat ada sebahagian para ulama dimakamkan mereka di tempat mereka. Kenapa? Karena yang pertama, husnuzan mereka dengan umat. Mereka tidak mahu umat ini terseksa dengan keberadaan mereka di situ. Takut nanti mereka disiksa oleh Allah Ta'ala. Karena alim kalau disiksa oleh Allah lebih berat daripada yang tidak alim.
maka mereka tidak mau menyakiti ahli kubur. Maka mereka kata tak apa, kami ditanam di satu tempat yang asing. Moga-moga di tempatnya, di zawiyahnya, di pondoknya dan sebagainya, agar dijauhkan daripada tempat yang awam, karena bimbang nanti kalau dia disiksa oleh Allah Ta'ala, agar nanti dia tidak disiksa dan menyebabkan siksaan tadi menyebabkan gangguan kepada ahli kubur yang lain pada waktu tersebut. Ini sangkaan dirinya kepada dirinya sendiri. Yang kedua, karena sebab bimbang nanti duduk di sebelah orang yang mungkin ahli maksiat, yang menyebabkan dia terganggu nanti pada ketika tersebut. Sebab tu ini yang disebutkan oleh sebahagian ulama, kenapa ditanam para awliya Allah Ta'ala. Kadang kita melihat mereka di tempat yang khusus yang mereka berada pada waktu tersebut. Baik. Jadi kalau ada berlaku fitnah lah, maka baiknya dielakkan fitnah. Maksudnya nanti ditanam seorang-seorang, dia nanti orang akan jadi fitnah dan sebagainya, maka ketika tersebut mengelakkan fitnah lebih baik pada waktu tersebut. Baik. Jadi mencintai mereka pasti bahagia. Mari dengar, wahai saudaraku semua, kisah syama'il nabimu yang tercinta. Jadi saya mulakan kitab ini dengan bismillah. Dan saya mulakan dengan segala puji bagi Allah dan selawat serta salam bagi Nabi SAW. Dan kemudian dalam kitab juga saya sebutkan berkenaan dengan kisah syama'il. Awal-awal lagi daripada muqaddimah dah disebutkan tentang syama'il. Maknanya ini terdapat padanya bara'atul istihlal ataupun ucapan daripada pengarang yang mana pada muqaddimahnya menunjukkan apa isi kandungan yang akan diucapkan oleh pengarang tersebut. Jadi ini dipanggil bara'atu al-istihlal. Ya, ataupun dipanggil bara'atu al-matla' dipanggil. Di permulaan yang bara'ah. Maksudnya yang diketahui oleh orang yang mendengar muqaddimah sahaja dah tahu kata, oh ini rupanya kitab syama'il. Ini rupanya kitab berkenaan dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah seni dalam mengucapkan ucapan. Ketika mana kita memulakan ucapan kita, nak kita maklumkan tentang satu tajuk, maka kita maklumkan di dalam muqaddimahnya terlebih dahulu. Orang bila dengar muqaddimah, orang kata, oh ini dia nak bincang tentang ini pada hari ini, sekian-sekian. Itu maksudnya. Tamam? Jadi kita mulakan dengan bismillah, kita mulakan dengan alhamdulillah, dan ini kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akhta' au abtar au ajzam. Ataupun dalam riwayat yang lain, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah atau bilhamdilillah. Boleh baca dulu. Ya. Kalau bilhamdulillah dengan riwayah, dengan hikayah. Kalau bilhamdilillah dengan jar, majrur. Jadi fahuwa akhta' au abtar au ajzam. Ataupun dengan riwayat yang menggabungkan kedua-dua bahasa bacaan tersebut, kullu amrin zibalin la yubda'u bi zikrillah, dengan zikrullah. Setiap urusan anak Adam yang diberikan perhatian oleh syarak yang tidak dimulakan dengan zikrullah, iaitu bismillah dan alhamdulillah, fahuwa akhta', maka dia seolah-olah terputus ekornya. Maksudnya kurang barakah dia. Kurang barakah bagi amalan tersebut. Maka kerana itu dimulakan kitab kita dengan bismillah, dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan seluruhnya, agar diberkati kitab ini sehingga pengakhirnya. Sehingga ke kesudahan kitab ini dikarang. Baik. Bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecantikan baginda tiada celah, rupanya indah bagai bulan purnama. Jadi Nabi SAW adalah makhluk Allah Ta'ala yang sangat indah rupa parasnya. Ini kerana berdasarkan kepada hadis yang disebutkan di dalam Syama'il, telah berkata Sayyiduna Hindu bin Abi Halah, kana Rasulullah SAW fakhman mufakhama yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri. Jadi adalah Rasulullah SAW fakhman. Apa maksud fakhman? Iaitu Nabi agung pada dirinya. Mufakham, yakni Nabi dipandang agung oleh makhluk sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menafikan keagungan tersebut. Ini mufakham. Jadi saya terjemah macam tu. Saya tidak terjemah satu persatu. Saya terjemah pada perkataan yang perlu diterjemahkan, yang tidak difahami oleh orang yang belajar bahasa Arab. Karena bahasa dalam Syama'il agak tinggi, khususnya pada bab yang pertama.
Jadi sebahagian ulama mengatakan makna fakhman adalah bermaksud agung di sisi Allah. Manakala mufakham pula bermaksud agung di sisi manusia. Nah, jadi fakhman maksudnya agung di sisi Allah, mufakham agung di sisi manusia. Jadi kedua-duanya. Karena ada orang yang dia hanya mufakham. Dia hanya agung di sisi manusia, tapi di sisi Allah Ta'ala tidak ada nilai. Baginda Nabi SAW diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada makhluk Allah Ta'ala yang diagungkan di sisi Allah, tapi di sisi makhluk tidak dikenal. Biasa saja orangnya. Seperti wali-wali Allah Ta'ala yang mastur. Yang tidak mereka ini dikenal, tapi dikenal di langit. Nah, dikenal oleh makhluk di langit, bukan Allah di langit. Allah tidak bertempat. Dikenal oleh makhluk di langit dan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka ada yang macam tu. Nabi SAW diagungkan oleh Allah, oleh makhluk langit dan seluruh makhluk di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sya'a au aba, suka ataupun tidak, mereka akan mencintai Rasulullah SAW. Jadi juga hadis yang diriwayatkan dalam Syama'il bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada Sayyidina Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhuma. Bara', nah baca dengan jangan baca Bara'. Nah, adakah wajah baginda seperti pedang? Yakni pada panjang wajahnya serta bersinar. Apa tu ditanya? Kana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif? Adakah wajah Nabi seperti pedang? Maksud pedang kan panjang. Di wajah Nabi adakah jenis panjang? Dan juga bersinar wajah Nabi SAW seperti pedang yang sangat tajam? Maka dijawab oleh Sayyidina Bara', tidak. Bahkan wajah baginda seperti bulan. La, bal mithlal qamar, kata beliau. Bahkan seperti bulan purnama. Karena wajah Nabi bukan bulan maksudnya bulat, tidak. Tapi pada bercahayanya wajah Nabi SAW. Dan kalau kita belajar balaghah, tashbih ataupun menyamakan sesuatu dengan sesuatu tidak mesti pada semua wajah, tidak mesti pada semua keadaan. Contoh kalau kita katakan Zaid kal asad fi syaja'ah, maksudnya Zaid ini seperti singa pada keberaniannya sahaja, bukan pada rupa parah dia macam singa. Kita tak kata Zaid ni ada jambang macam singa, kemudian badan dia macam singa. Tak. Kita kata Zaid kal asad fi ayyi syai' fi syaja'ah, maksud pada keberaniannya. Maka disamakan Zaid tadi pada keberanian, bukan pada semua keadaan pada singa. Itu maksud dia. Jadi bila disebutkan bal mislal qamar, bahkan Nabi seperti bulan purnama, maksudnya pada cahayanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak disamakan dengan matahari? Cuba tengok para sahabat Nabi Arab, mereka memilih tamsilan ataupun tashbih yang terbaik. Mereka tak kata la bal misla asy-syams. Karena matahari kalau dilihat akan membutakan mata. Berbeza dengan bulan kalau dilihat akan menyejukkan dan menyeronokkan serta boleh dipandang dengan lama dan akan dirindui perkara tersebut. Itu yang kenapa disamakan Nabi dengan bulan. Baik. Kulit putih kemerahan sifatnya, ini yang terindah jika di dunia. Jadi kulit Nabi putih kemerah-merahan. Jadi bukan dia putih terlalu putih, sehingga tiada padanya cahaya. Jadi putih pucat, tidak. Nabi bukan macam tu. Jadi bukan putih macam kena albino dan sebagainya, tidak. Nabi SAW putih kemerah-merahan. Dan ini yang terindah jika di dunia. Dan kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah di dalam Mawahib Al-Laduniyah ada Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah 19 hari bulan ni pihak Zawiyah di sinilah di kampung saya di Pedu ni jemput kepada semua yang ada dalam majlis kita ini. Kalau ada kelapangan boleh datang lawat ke sini, walaupun pembangunan masih dalam proses, tapi majlis pengajian dah berjalan macam biasa. Boleh datang lawat ke sini, berjalan berziarah ke Pedu ni, di kampung saya ni. Kerana saya banyak akan duduk masa di sini insya-Allah dengan para murid insya-Allah nanti. Bulan 1 ni insya-Allah akan mula pengambilan pelajar. Insya-Allah. Saya akan ambil 10 orang pelajar dan mereka tidak akan boleh balik selama 4 tahun. Dan umur mereka 18 ke 25 tahun yang saya akan ambil, dan temu duganya pada bulan 12 ni insya-Allah. Jadi saya bercita-cita macam itulah. Anak-anak murid ni akan duduk dengan kita selama 4 tahun, tidak boleh balik walaupun hari raya dan sebagainya, untuk mereka habiskan pengajian dengan saya. Kemudian mereka boleh
pergilah ke mana mereka nak pergi. InsyaAllah. Dan kemudian InsyaAllah 19 hari bulan ni sampai 25 hari bulan, selama 7 hari, kita akan baca kitab Mawahib Ladunia. Syarah bagi Syama'il Nabi SAW, karangan Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu. Dan kita akan cuba khatamkan termasuk dengan syarahannya dalam bahasa Arab. Dan masa penyertaan dah penuh untuk datang ke sini, 50 orang. Dan selebihnya insyaAllah kita akan buat live insyaAllah. Cuma dalam bentuk Google Meet ataupun Zoom, insyaAllah kita akan buat pengajian secara khusus. Nanti kita akan maklumkan bagaimana untuk diikuti program tersebut yang kita akan buat daurah ini insyaAllah. Jadi kita habiskan masa kita dalam sepanjang bulan Maulid ini untuk mengenal betul dengan Rasulullah SAW. Bagi ada perasaan hadir dalam hati kita bahawa kita sekarang berada di bulan yang sangat digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan fadlullah, dengan ilmu yang Allah Taala kurniakan, dan dengan rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan, iaitu Nabi SAW, fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian. Maksud kita dituntut untuk bergembira dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentazimkan syiar Allah Ta'ala, maka dia, ini adalah tanda kepada takwanya hatinya. Maka syiar Allah Ta'ala yang paling agung adalah Sayyidina Rasul SAW. Baginda Nabi adalah syiar Allah yang paling agung. Maka yang bergembira dengan Rasulullah, maksud mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam Mawahib Ladunia, boleh tengok di bawah bahagian syarahan, ketahuilah bahawa sebaik-baik warna kulit di dalam dunia adalah putih kemerah-merahan. Karena itu saya sebutkan di sini, ini yang terindah jika di dunia. Ini yang terindah jika di dunia, yaitu putih kemerah-merahan. Manakala di akhirat pula, kulit yang terbaik adalah berwarna putih kekuning-kuningan. Dan hikmah perbezaan di antara warna kulit di dunia dan di akhirat adalah kerana kemerahan tersebut terjadi daripada darah dan aliran di dalam badan, hasil daripada makanan yang dimakan. Dan ini berbeza dengan makanan ahli syurga yang ianya tidak menghasilkan darah seperti makanan di dunia, intaha bitasarruf. Jadi kenapa kulit kemerah-merahan yang paling terbaik di dunia? Karena makanan kita menjadi darah daging. Manakala di akhirat nanti kulit yang terbaik adalah putih kekuning-kuningan. Kerana makanan yang kita makan tidak akan lagi menjadi darah daging pada ketika tersebut. Dan Nabi SAW menggabungkan kedua-dua kebaikan tersebut. Diberikan dengan kebaikan pada warna kulit yang cantik di dunia dan warna kulit yang tercantik ketika di akhirat nanti. Dan ada syair yang memuji warna kulit putih kekuning-kuningan. Seperti orang-orang di dunia ni pun ada yang kulitnya putih kekuning-kuningan. Tetapi yang terbaik di dunia yang putih kemerah-merahan. Di akhirat nanti baru putih kekuning-kuningan. Itu maksudnya. Tubuh Nabi tidak tinggi, tidak rendah. Jadi tubuh Nabi SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu disebut dalam hadis, laisa bittawilil ba'in. Al-ba'in maknanya tidak terlalu tinggi melebihi kebiasaan. Selalu saya sebut. Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, tinggi Sayyidina Umar hampir 3 meter. Waktu dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menaiki kuda hanya dengan di langkahnya saja kuda tersebut. Ini ketinggian Sayyidina Umar yang luar biasa. Pun begitu ketika Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar, setak Sayyidina Rasul akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Laisa bil wala bil qasir. Tidak terlalu rendah. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun begitu Nabi lebih hampir kepada tinggi. Walaupun Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi hampir kepada tinggi. Itu maksudnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan ianya juga dikuatkan dengan khabar Ibnu Abi Halah, yakni Sayyidina Hind, anak tiri Rasulullah SAW yang menyebut, kana atwala minal marbu' wa aqsara minal musyazzab. Nabi lebih tinggi daripada orang biasa. Sebab tu kalau disebut dalam hadis, kana rab'atan minal qaum.
Maksudnya Nabi SAW sederhana tingginya. Tapi dalam hadis yang lain sebut kana atwal minal marbu'. Maknanya Nabi lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Maksudnya tetap Nabi hampir kepada tinggi. Cuma tidak terlalu tinggi. Maksudnya gitu. Cuma mukjizat Nabi ketika berada dengan yang tinggi, Nabi lebih tinggi. Nah itu. Sederhana jika pandang memang indah. Jadi ketinggian Nabi sederhana. Sederhana yang dimaksudkan di sini adalah cantik. Hasan al-jismi. Yang dimaksudkan dengan sederhana wa khairul umur awsatuha. Yang sederhana maksudnya yang terbaik, maksudnya begitu. Bukan nak kata kalau kita faham sederhana jangan sebut Nabi ni nak kata cantik sangat biasa saja, nak kata tak cantik sangat tak cantik. Tak, bukan begitu. Nabi sangat cantik. Dan Nabi sangat luar biasa. Dan itu yang dimaksudkan dengan sederhana. Maksudnya apa dia? Luar biasa. Yang saya maksudkan. Jika pandang memang indah. Ataupun saya maksudkan dengan sederhana di sini adalah tinggi Nabi SAW. Tubuh Nabi tidak tinggi, tidak rendah, sederhana. Maksudnya tubuh Nabi sederhana. Tetapi hampir kepada tinggi. Jika dipandang memang indah. Itu disebut oleh sebahagian sahabat. Lam ara mithlahu qablahu wala ba'dahu. Nampak? Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Tidak pernah aku melihat sebelum dan selepasnya seumpama Nabi SAW. Maksudnya luar biasa. Nabi punya kecantikan tidak ada bandingannya. Dada bidang, tanda gagah, tidak lemah. Punya bulu halus disebut masrubah. Dada Nabi SAW bidang. Ini seperti yang disebut dalam hadis kerana Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Nabi luas dadanya. Ini kata Al-Imam Al-Bajuri. Tuan-tuan boleh tengok pada setiap baik saya tu saya akan tulis nombor di hujungnya, nota kakinya. Maka nota kaki tu terus boleh tengok di bawah. Tu. Jadi kalau macam contoh saya baca dada bidang, ada tulis nombor 8 tu. Bukan di tepi, yang di tengah, di sebelah nombornya. Ada sebelah huruf yang saya kalimah yang saya tulis, dia akan letak nota kaki. Nota kaki itu menandakan kepada syarahan di bawah. Dada bidang, cuba tengok di bawah nombor 8. Ini berdasarkan hadis Sayyidina Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'a ba'ida ma bainal mankibain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Marbu' maksudnya apa dia? Yang sederhana tingginya. Maksudnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi hampir kepada tinggi. Ba'ida ma bainal mankibain, luas dadanya, bidang dadanya. Kata Al-Imam Al-Bajuri, makna yang terbaik bagi perkataan rajulan, ada sebahagian kata apa? Sifat rambut Nabi yang ikal mayang bukannya bermaksud lelaki. Ada sebahagian kata macam itu. Imam Bajuri kata yang dimaksudkan dengan rajulan tadi bukan lelaki, tapi dengan maksud ikal mayangnya rambut Nabi SAW. Lepas tu saya nak terjemah. Kadang-kadang perlu ini dikata terjemah dah sebenarnya. Terjemahan kepada hadis tapi dalam bentuk syarahan. Nah kalau kita terjemah, kita nak kena tulis adalah Nabi SAW adalah seorang lelaki yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Lepas tu kita nak kena tulis pula lelaki ataupun rambut yang ikal mayang. Payah orang nak faham. Jadi sebab tu saya terjemahkan dengan bentuk macam ni. Rajulan saya tulis, ada sebahagian ulama takrifkan yang terbaik kata Imam Bajuri dengan maksud rambut yang ikal mayang. Bukannya maksud lelaki. Jadi kalau kita nak terjemahkan Rasulullah rajulan marbu'a adalah Rasulullah SAW rambutnya ikal mayang dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bukan seorang lelaki yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sebab orang pun tahu Nabi lelaki. Itu kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Kalau terjemah rajul dengan maksud lelaki, kenapa perlu terjemah pula Nabi memang lelaki pun? Baik. Dan kemudian ini kerana Arab juga menyebut sya'run rajul. Sebut gitu. Bermaksud rambut yang ikal mayang. Al-marbu' yakni sederhana tingginya. Ini disebut dalam Mawahib lil Bajuri. Sebab tu kitab Imam Bajuri ni perlu dibaca. Setakat saya tahu ni asal mungkin di tempat kita ni lah, di kampung saya ni lah, tak ada orang baca lagi kot syarahan bagi Imam Bajuri. Jadi sebab tu kita nak baca kitab tersebut khusus kepada penuntut ilmu. Dan kemudian kitab tu dalam bahasa Arab yang saya akan syarahkan dengan bahasa yang mudah insya-Allah kepada yang mengikuti majlis tersebut insya-Allah. Baik. Daripada Sayyiduna kemudian tanda gagah tidak lemah. Apa makna dada bidang bagi Nabi? Maksudnya gagah. Baginda Rasulullah SAW gagah orang. Ma'ruf baginda Nabi memang gagah.
Kekuatan baginda Rasul SAW bersamaan dengan 100 ahli syurga. Seorang ahli syurga bersamaan dengan 40 orang ahli dunia. Dalam riwayat ada kata 30 orang. Maknanya kalau dikalikan kekuatan baginda Rasul bersamaan dengan 4,000 ahli syurga. 4,000 ahli dunia maknanya. Maksudnya kalau Nabi nak pergi perang, boleh pergi seorang-seorang je. Kalau Nabi nak pergi perang. Tapi Nabi bukan tujuan Nabi diutus untuk membunuh manusia. Tetapi Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Maka dengan sebab itu, baginda Nabi SAW dikenal tidak pernah membunuh musuhnya di dalam peperangan, melainkan seorang saja. Sepanjang peperangan baginda yang diikuti oleh baginda Rasul SAW sebanyak 27 peperangan. InsyaAllah ada rezeki peluang, kita akan baca nanti daurah bagi kitab yang saya karang, Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah, yang saya karang 3 bulan yang lalu. Kitab sirah ada 1000 bait, 1000 rangkap syair yang saya karang dalam bentuk dalam bahar rajas seperti bahar ini yang kita baca kitab ini berkenaan dengan sirah Nabi yang lengkap daripada awal Nabi SAW lahir sampai Nabi wafat, masuk dengan peperangan Nabi dan sebagainya. Ada 1000 rangkap syair. Yang saya rasa tidak ada lagi di kalangan ilmuwan Melayu yang mengarang dalam bentuk sirah berbentuk syair sepanjang pengetahuan saya lah, Allahu a'lam. Mungkin ada ulama yang karang tapi dalam kitab Qasais ataupun Syama'il yang dikarang oleh Tok Tuan Besar, ayah kepada Tok Baluh. Tapi selain daripada itu, Allahu a'lam, tidak kita pastikan dalam manuskrip Melayu adakah terdapat Alfiyah Sirah, 1000 bait syair dalam bahasa Melayu yang dikarang oleh ilmuwan Melayu kita dahulu. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah Ta'ala, saya diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk mengarang kitab tersebut. Alhamdulillah baru-baru ini ketika di PKP baru ni, waktu duduk kuarantin di Kuala Lumpur. Baik, 3 bulan yang lalu lah. Sambung balik. Punya bulu halus disebut masrubah. Dan Nabi SAW, di dada Nabi SAW punya bulu-bulu halus yang menyambung daripada masrubah. Masrubah ni apa dia? Iaitu daripada lubang tengkuk ini ke bawah. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri syathnul kaffaini wal qadamain. Apa makna syathnul kaffaini wal qadamain? Al-Imam Al-Asma'i mentafsirkan perkataan ini dengan maksud kasar jari, jemari di tapak tangan dan di tapak kaki Nabi SAW. Manakala Al-Imam Ibn Hajar mentafsirkan kalimah tersebut dengan maksud kasar pada tapak tangan dan jari jemari baginda Nabi SAW. Maksud syathnul kaffain. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, adalah tapak tangan baginda Nabi SAW itu tebal namun ianya sangat lembut. Jadi berlaku khilaf. Ada kata kasar, ada kata lembut. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang beliau menyebut, ma masistu qazzan wala harira al-yana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya menyentuh qazzan wala harira. Kedua-duanya jenis sutra. Yang lebih lembut dibandingkan dengan tapak tangan Nabi. Maksud tapak tangan Rasulullah lebih lembut daripada sutra. Jadi kedua-dua hadis ini menyebutkan tentang tapak tangan Nabi yang kasar dan halus. Baik, adakah berlaku pertembungan? Ianya tidaklah bercanggah. Baik, bagaimana nak gabung di antara dua hadis ini? Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah mengatakan bahawa ditanggung maksud tapak tangan Nabi keras atau ketika setelah Nabi pulang. Itu ketika setelah Nabi pulang daripada perang. Atau setelah melakukan kerja-kerja rumah. Jadi bila mana baginda tidak melakukan kerja-kerja tersebut, perang dan juga kerja rumah yang berat, maka tapak tangan Nabi kembali menjadi lembut. Tapak tangan Nabi ini luar biasa. Ya, ajaib. Kalau Nabi pergi perang, dia akan jadi kerah. Kita kalau pegang cangkui, mencangkui saja dalam lebih kurang 1 jam saja pun, dah kerah dah tangan kita ni, dia akan jadi kematu. Dekat tempat tangan kita ni. Kemudian akan kekal kematu tu. Kalau dibuat pula kerja tu tiap-tiap hari, confirm lah. InsyaAllah tangan dia memang kalau orang salam, orang tahu kata ni tangan orang buat kerja. Tapi baginda Nabi berbeza. Pergi perang, pegang pedang, tangan pada mulanya akan keras. Jadi orang yang meriwayatkan
Kata tangan Nabi keras. Itu ketika dia bersalaman dengan Nabi setelah Nabi melakukan kerja-kerja berat. Tapi yang bersalaman dengan Rasulullah yang merasakan tangan Nabi lembut, iaitu setelah daripada peristiwa tersebut. Nah, ataupun sebelum peristiwa tersebut. Jadi tangan Nabi ni luar biasa. Mulanya keras, bila dah lama akan kembali lembut semula. Buat kerja balik, keras balik. Kemudian kembali lembut semula. Ini tak perlu pakai lotion, tak perlu pakai apa. Ini mukjizat Nabi SAW yang Allah Ta'ala jadikan pada tubuh badan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksudnya. Tamam? Baik. Jadi itu kenaan dengan kemudian bulu-bulu halus. Jadi sebut kata dakhmul karadis. Kemudian dakhmul karadis, dakhmul ra'si dan dakhmul karadis. Apa dakhmul ra'si? Kepala Nabi besar yang sesuai dengan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil kepada kebijaksanaan baginda Rasul. Jadi Arab memuji kepala yang besar. Arab dia tak puji kalau kepala kecil. Dahi kecil lagi dia tak puji. Dahi kecil. Dahi kecil ni dalil kepada pemarah dan juga bodoh. Kalau orang Arab kalau dia tengok, ni dipanggil ilmu i'rab wajah ataupun tubuh. Sebab tu disyariatkan dalam Islam sekalipun ketika nak meminang seorang perempuan, disunatkan kita melihat wajah perempuan tersebut. Tengok dulu wajah perempuan tadi dan tapak tangannya. Tapak tangan menunjukkan kepada kesuburan dan juga keturunan, manakala rupa pula adalah menunjukkan kepada kecantikan. Jadi ayat tu pendek je tu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu merangkum kepada satu ilmu yang baru. Iaitu ilmu berkenaan dengan peribadi seseorang tersebut. Dilihat dengan wajah orang tu boleh tahu kata dia ni pemarah. Dia ni orang yang orang kata, orang Kedah kata, marah lah, kuat marah. Dia ni orang yang cerdik ke tak cerdik, kalau bincang ke laut orang panggil. Orang bincang duduk di darat dia ke laut lah. Maksudnya tak boleh bincang. Jenis tak boleh bincang. Ada yang macam tu. Jadi semua tu dilihat dengan wajah. Jadi kadang ilmu ni dipelajari bukan untuk nak pergi check orang, tidak. Kadang dipelajari oleh orang yang salah. Dia akan pergi tengok orang perempuan lah. Tengok orang perempuan ni, dia duduk Arab orang perempuan tu. Tak, ilmu ni dipelajari adalah untuk diaplikasikan untuk kita bermuamalah dengan manusia yang lain. Ketika kita nak bercakap dengan orang, kita tengok wajah dia, orang macam ni nak sembang ni macam mana. Itu tujuan dipelajari ilmu tadi. Tapi disalahgunakan oleh anak-anak muda. Kalau tahu ilmu ni, dia guna silap. Dia main-main dengan ilmu tersebut. Beza dengan para guru. Anak murid kalau datang, dia tengok anak murid ni muka macam ni, dia tahu dah anak murid ni macam mana perangai dia. Macam mana sifat dia dan sebagainya. Dan ilmu ini ada. Kerana ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas dan diberikan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kehendaki. Dakhmur ra'si, ini dalil kepada kebijaksanaan. Bukan kepala besar tu maksudnya besar kepala daripada badan. Tidak. Sebab tu disebut di sini dakhmul karadis. Dan juga lengan-lengan Nabi. Sendi-sendi Nabi pun besar. Maknanya sesuai di antara badan Nabi dengan kepala Nabi SAW. Kalau dilihat, maksudnya terletak elok. Comel. Tak ada bandingan. Luar biasa. Tak tahu nak sebut apa lah. Rasulullah SAW. Maksudnya kalau orang tengok ni, tak ada cacat celahnya. Kesemuanya sempurna. Maksudnya tak ada yang sagi-sagi yang terlebih ke kalau kita buat rumah. Pokoklah dia ada sagi terlebih ke, ada bata ataupun nak cukup ke apa. Tak. Nabi ni lengkap. Sempurna, luar biasa. Maksudnya kalau disebut berkenaan dengan Rasulullah, tidak ada perkataan lain melainkan Subhanallah. Itu saja. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan makhluk Allah Ta'ala yang sedemikian rupa. Seolah-olah Nabi dijadikan dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Seolah-olah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu dijadikan oleh Allah tanpa keaiban. Seakan-akan kamu dijadikan oleh Allah kama tasha'u. Seperti yang kamu inginkan, wahai Rasulullah SAW. Maksudnya kamu yang sebut, Ya Allah jadikan tangan aku panjang ni, Ya Allah. Kamu jadikan hidung aku macam ni, Ya Allah. Kamu jadikan bibir aku macam ni, luar biasa. Ini kecantikan Nabi yang sangat luar biasa. Kemudian dakhmul karadis, maksudnya besar sendi Nabi SAW. Dan ini menunjukkan kepada sempurna kekuatan dalaman baginda Nabi SAW. Dan kemudian disebut daqiqul masrubah. Masrubah maksudnya apa ni? Bulu-bulu halus yang menyambung daripada tengkok sampai ke bawah, yang sampai ke pusat ini. Ini dipanggil labbah. Lubang tengkok ni dipanggil labbah. Dan ini menyambung bulu-bulu kecil halus. Lepas tu hadis-hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang duduk bersama dengan Nabi. Maksudnya bukan Nabi berjalan buka baju, tidak. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang tinggal bersama dengan Rasulullah
yang merupakan sepupu Nabi yang dibelah oleh Rasulullah, kemudian dikahwinkan dengan anak baginda Nabi yang menjadi menantu Rasulullah dan orang yang sangat rapat dengan Nabi, maka beliau selalu melihat Nabi ketika di dalam rumah. Maka Nabi ketika buka baju maka dilihat bulu-bulu halus yang menyambung sampai ke pusat baginda Nabi SAW. Itu maksudnya. Tengkuk jinjang seperti di salut perak, tiada celah tambah indah bila bergerak. Tengkuk Nabi jinjang. Nah, jinjang, cantik. Seperti di salut perak. Seakan-akan di salut perak. Sebab itu disebut dalam hadis, nampak yang ke-10, ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Apa makna jid? Ka'anna unuqahu jidu. Jid yakni tengkuk. Dumyah. Dumyah berarti patung yang diperbuat daripada gading. Maka diumpamakan tengkuk baginda Nabi dengan tengkuk patung yang diperbuat daripada gading adalah pada sekatanya tengkuk tersebut. Tengkuk gading, tengkuk patung. Patung tu diukir daripada gading. Gading kan putih. Diukir pada gading tersebut dibuat patung. Ada tengkuk dan sebagainya. Tengkuk patung tersebut macam mana? Bersih, mulus. Macam tu dah tengkuk Rasulullah SAW. Nah, seolah-olah macam tu. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Dan di sini akan berlaku iskal. Apa berlaku masalahnya? Orang kata, oh katakan tadi Rasulullah SAW putih kemerah-merahan. Sekarang disamakan tengkuk Nabi dengan tengkuk gading. Gading kan putih. Nah, gading kan putih. Ini gading. Ambil tak? Gading. Warna gading. Dia putih ke kuning-kuningan sikit. Saya ada tasbih gading gajah ni. Tapi kamu bawa? Memang bawa? Tasbih gading. Tak apa ambil tu kali. Saja nak tunjuk ni. Tak jual ni. Oh, ni mahal ni. Ini tasbih. Tasbih saya. Dia nampak ni. Nampak ah? Nampak lah ni. Ini gading ni. Ini gading gajah. Ini gading gajah. Ini gading gajah ni kecil ni. Dan ni pun gading gajah ni. Gading gajah ni ajaib. Saya pernah sekali letak tasbih saya ni di dalam kereta. Sangkut. Kemudian tengah panas. Lepas tu pecah. Gading ni dia jadi terbelah. Terbelah dua. Saya sayang sungguh lah sebab ni ada orang hadiah kat saya. Tasbih ni. Jadi terbelah dua ni masih ada lagi kesan terbelah ni. Saya pun simpan lah. Dah sedih dah. Ni ada rosak. Simpan dalam tempat sejuk. Selepas dalam sehari dua hari lepas tu saya pun saja nak tengok balik. Buka-buka. Tengok balik. Dah bertangkuk balik lah. Ajaib. Sampai sekarang. Tu. Masih lagi ada dia punya kesan belahan dia. Dan dia bertangkuk semula. Ajaib apa ni gading gajah ni. Dan gading gajah sebenarnya dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh bawa semayang lah. Najis. Jadi kalau kita buang dalam poket, batal semayang kita nanti. Jadi kalau saya sebab tu semayang, saya akan letak di luar lah. Pada mazhab Hanafi, sah. Boleh. Ini gading gajah. Ini pun gading gajah juga ni. Ini tasbih gading gajah. Ini kecil. Yang ni saja ni, boleh tengok harga dia. Ini adik saya punya. Tasbih gading gajah kecil je. Tapi harganya disebut sebagai harga Yahudi lah. Tasbih gading gajah, harga Yahudi. Gading gajah ni ada kelebihan-kelebihannya juga. Ada kelebihan-kelebihannya. Kalau orang perubatan dia tahulah. Perubatan Islam. Baik. Disebut juga oleh Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayat Hayawan Kubra berkenaan dengan kelebihan daging gajah. Gading gajah. Baik. Sajalah tuan-tuan. Nak tunjuk gading gajah ni, warna gading gajah macam ni lah. Warna dia kuning-kuningan sikit kalau kata dia lama. Kalau baru lagi masih dia putih. Kalau gading tu gading tua, dia akan jadi warna kuning-kuning sikit. Cantik. Jadi, dibuat patung. Maka macam mana bentuk dia tengok? Dia mulus. Dia orang panggil apa? Dia jadi licin, elok dan sebagainya. Kemudian dia ada urat-urat dia. Urat-urat gading tu. Kita akan nampak jelas. Baik, bagaimana dengan tengkuk Rasulullah? Tengkuk kita biasa kalau kita tengok ni dia ada garis-garis. Kadang-kadang ada daki-daki sikit celah tu. Nabi tak macam tu. Sebab tu disamakan ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Seakan-akan seperti tengkuk patung yang diperbuat daripada gading. Pada apa? Pada sekatanya tengkuk Rasulullah.
Jadi kesempurnaannya serta kecantikannya bukan pada warna putihnya. Bukan itu. Ini kerana berdasarkan kepada perkataan fi safail fiddah. Cuba tengok. Nanti kan kita sebut kata warna putih. Adakah tengok Nabi putih macam tu? Ada. Digabungkan dengan perkataan fi safail fiddah, yakni kerana warna putih pada gading itu tidak sama dengan warna yang ada pada perak. Jadi maksudnya pada bercahayanya, bukan pada warna putihnya tersebut. Contohnya para sahabat Nabi ketika mana meletakkan perkataan tadi, semuanya dengan berfikir. Sebab tu kalau kita belajar, mengaji betul-betul, kita tahu kita nak bercakap ni, kita nak cakap apa selepas tu. Kita tak pakai lajak bercakapnya. Sebab tu mengaji mantik ni perlu. Untuk nak susun akal kita ni bagi bercakap elok. Tak bercakap ni jadi tak bertembung antara satu sama lain. Tadi bercakap lain ni cakap lain pula. Sebab tu penting pelajari ilmu-ilmu tersebut. Ilmu alat ni lah. Ilmu mantik, ilmu nahu, saraf, ilmu bahasa. Kita orang Melayu mengaji bahasa Melayu. Untuk apa? Untuk betulkan bahasa kita. Takut terguna silap pada kedudukan yang tidak tepat dan sebagainya. Baik. Mengaji balaghah. Untuk kita nak tahu macam mana penggunaan ayat. Macam mana kita nak... waktu bila kita nak gunakan perkataan yang ringkas. Waktu bila kita nak gunakan perkataan yang panjang. Dan sebagainya. Ini memerlukan kepada ilmu. Dan juga susunan tadi. Kalau mengaji saja, kalau tak dipraktikkan, tak guna juga. Jadi ilmu perlu dipraktikkan. Baik. Dan kemudian, dari jauh baginda dilihat tampan, bila dekat tambah cantik lagi menawan. Dari mana saya ambil perkataan dari jauh baginda dilihat tampan? Pada hadis, pada ke bawah tu nombor 11, telah berkata Sayyidatuna Ummu Ma'bad. Ini berdasarkan hadis ni, yang beliau mengatakan, Ajmalan nasi wa abhahu min ba'idin. Nabi adalah manusia yang cantik dan segak daripada jauh. Wa ahsanahu wa ajmalahu min qaribin. Malah lebih cantik ketika dekat. Ada orang tengok pada jauh segak, dekat tak segak pun. Tengok jauh ya segak, dekat-dekat tak segak. Tak, Nabi SAW dekat dan jauhnya kedua-duanya bersamaan. Ini cantiknya Rasulullah SAW. Mulut luas tanda petah berbicara. Jadi Arab dia memuji mulut yang luas. Dhali'al fami disebut di bawah. Mufallajal asnan. Apa maksud dhali'al fam? Yakni luas mulutnya, dan ini perkara yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Kerana ia menunjukkan kepada kepetahan. Di mulut luas ni maksudnya petah. Arab tak puji mulut kecil. Tak. Arab memuji mulut yang luas. Maksudnya mulut luas ni apa dia? Petah dalam berbicara. Mufallajul asnan, mufallajal asnan. Maksudnya terdapat ruang di antara gigi hadapan baginda Nabi SAW. Ada jarang sedikit. Di depan ni sikit je. Bukan jauh sangat sampai huduh. Tak. Cantik. Nabi SAW kalau dilihat, semuanya indah. Itu maksudnya. Itulah kita nak punya ringkasan pada perkataan ni. Nabi adalah indah. Maksudnya. Mulut luas tanda petah berbicara, yang mendengar pasti tertawan dengannya. Jadi mulut Nabi luas sebagai tanda pada petahnya berbicara Rasulullah, dan yang mendengar pasti akan tertawan dengan ucapan dan juga perkataan baginda Rasul SAW. Kemudian dah masuk bab mulut, masuk pula mata. Mata bundar, indah tiada terkata. Ini berdasarkan kepada hadis yang disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkalal ain, manhusal aqib. Baik, apa makna ashkalal ain? Qala tawilu syaqqil ain. Maksudnya panjang, katanya luas. Tafsiran ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri, tiada di dalam kitab-kitab lughah. Siapa yang tafsirkan ni? Simak. Al-Imam Simak menterjemahkan ashkal al-ain dengan makna tawil syaqqil ain. Maksudnya dia kata ni jadi panjang mata. Dia kata macam tu. Maka Imam Bajuri komentar. Dia kata tafsiran ni tak ada dalam kitab lughah. Karena itulah kata beliau, Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan bahawa Simak telah tersalah di dalam terjemahan. Imam Qadhi Iyad kata tak, Imam Simak tersilap. Pandangan yang tepat ialah seperti yang disepakati oleh para ulama, bahawa makna syuklah itu adalah kemerah-merahan yang terdapat pada bahagian putih mata. Dipanggil syuklah.
Mata kita putih hitam. Hak putih tu dia ada merah-merah sikit, dia panggil syuklah. Manakala syuhlah pula adalah kemerah-merahan pada bahagian mata hitam. Syuklah adalah salah satu daripada tanda kenabian. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, Zainul Iraqi rahimahullahu ta'ala. Jadi syuklah ashkal al-ain maknanya apa dia? Mata putih Nabi ada merah-merah sikit. Ini kata para ulama, disebutkan oleh Zainul Iraqi bahawa ianya tanda ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang ulul azmi, mata mereka akan ada tanda merah sikit di mata ni. Macam urat-urat merah. Nah itu. Mata Nabi lah, bukan mata kita. Saya duduk balik tengok mata kita pula. Tapi duduk kat cermin duduk tengok mata, ada merah juga ni, ulul azmi pun aku ni. Kita bukan ulul azmi, mungkin kita anak kepada Pak Cik Azmi. Ya. Ayah kita nama Azmi. Baik. Dan kemudian yang dipandang olehnya pasti bahagia. Semua yang dipandang oleh Nabi pasti bahagia. Kenapa saya tak sebut yang memandang Nabi pasti bahagia? Sebab tidak semua yang memandang Nabi bahagia. Karena ada yang memandang Nabi tetapi tidak mendapatkan kebaikan kerana di dalam hatinya penuh kebencian kepada Rasulullah. Tetapi yang dipandang oleh Nabi SAW, dipandang ni maksud dalam bahasa balaghah kita, yang diberikan perhatian oleh Nabi SAW, maka orang ini pasti dibahagiakan oleh Allah. Itu maksud yang dipandang olehnya pasti bahagia. Kebanyakan pandangannya mulahadhah. Apa maksud mulahadhah? Disebut dalam hadis jullu nazarihi al-mulahadhah. Ini kerana Nabi beramal dengan ayat Allah Ta'ala, la tamuddanna 'ainaik, al-ayat. Iaitu jangan kamu memanjangkan pandangan kamu terhadap dunia ini dengan sesuatu apapun, melihat sesuatu dengan pandangan tamak dan inginkan sesuatu tadi dengan syirah. Dan mustahil bagi Rasulullah begitu. Waktu Nabi tidak melihat sesuatu dengan ketamakan. Dan Nabi tidak melihat sesuatu dengan penuh matanya. Jullu nazarihi atau julla nazarihi atau jullu nazarihi al-mulahadhah. Maksud Nabi melihat dengan hujung mata saja. Nabi tengok hujung mata. Maksud Nabi tak tengok macam ni. Macam tu tak. Tengok kereta comel. Hui, lawa kereta. Tengok rumah orang besar. Lawa rumah. Tak, Nabi tak. Nabi hanya melihat dengan hujung mata Nabi saja. Maksudnya tidak memenuhi mata Rasulullah dengan dunia tersebut. Karena dunia ini kalau diketahui oleh orang tersebut tentang kedudukan dunia tadi, maka tidak ada seorang pun yang akan mendekati dunia. Dia orang yang tak tahu je. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dunia ini adalah seperti sebiji kek atau sepotong kek yang telah diletakkan racun. Yang tahu racun tu diletakkan, maka dia tak akan dekat walaupun sikit dan walau cantik macam mana kek tu sekalipun. Tapi yang tidak tahu itulah yang akan mengerumuni kek tersebut dan mereka makan dan akhirnya mati. Ini bandingannya dunia dengan orang yang mengetahui tentang dunia dan orang yang tidak mengetahui tentang dunia. Itu jangan jadi dunia ni gharad kita. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenalkan umat dengan Rasulullah ni. Tapi kalau kita nak kenalkan umat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita jadikan Rasulullah sebagai gharad duniawi kita untuk dikenal kita, untuk kita apa semua tadi, maka tak akan selesai benda tersebut. Kita nak kenalkan umat dengan Rasulullah, bukan nak kenalkan umat dengan kita. Kita mengenalkan umat dengan Rasulullah, Allah akan mengenalkan kita. Kita mengenalkan diri kita kepada umat, Allah tak akan kenalkan kita kepada umat. Kenalkan macam tu. Maksudnya betulkan niat kita, kenalkan umat kepada Rasulullah. Jangan nak mengenalkan umat tadi kepada kita, kepada tempat kita, kepada diri kita dan sebagainya. Maka ketika mana niat kita macam tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan aturkan pengenalan tadi terhadap kita. Tanpa kita atur. Tanpa kita aturkan benda tersebut. Tapi kalau kita sibuk mengaturkan tentang diri kita, maka pada waktu tersebut umat tak akan kenal kita dan akan berjauhan malah lebih daripada itu lagi. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian kebanyakan pandangannya mulahadhah, tidak tamak, tidak pandang dengan penuh. Jadi Nabi SAW kebanyakan pandangannya adalah mulahadhah. Apa maksud mulahadhah? Saya terjemahkan terus. Sebab tu di bawah saya tak terjemah. Jadi kalau kata tuan-tuan yang baca, yang tengok kitab saya ni, kata mulahadhah tengok nombor 14 di bawah, tak terjemah pun Ustaz, dah terjemah dalam syair. Apa maksud mulahadhah?
tidak tamak, tidak pandang dengan penuh. Ada dua maksud. Maksud Nabi tidak tamak ketika memandang sesuatu, dan Nabi juga tidak memandang sesuatu dengan penuh mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sya'nu syair. Ini tujuan syair. Syair tujuannya untuk meringkaskan, memudahkan, dan juga untuk memberikan kefahaman dalam bentuk seakan-akan dia sebagai poin sahaja kepada orang yang nak membacanya, maka perlu kepada memahami perkara tersebut. Saya sebenarnya syair ini saya tulis untuk nota saya sebenarnya. Jadi saya kata, macam mana kalau saya nak ingat Syama'il tu dijadikan ulangan pada setiap masa, kalau saya nak baca balik, maka saya baca syair yang kurang-kurang kalau saya lalu syair tadi ataupun bacaan tersebut, saya dah lalui, boleh kata mu'zam kepada apa yang ditulis dalam kitab-kitab para ulama secara umumnya. Maka kita bait-bait syair ini pada malam tersebut. Alhamdulillah, dan selesai dikarang dan dibaca sampai hari ini, alhamdulillah. Kitab ni dah didaurahkan di banyak tempat dah di Malaysia, dan ada yang jadikan kitab ni sebagai tempat bacaan mereka. Ada guru-guru pun yang ambil baca di masjid-masjid mereka dan sebagainya. Moga-moga dicatat oleh Allah Ta'ala qabul lah. Amin ya rabbal alamin. Dicatat penerimaan, dibaca, diajarkan kepada keluarga, dibuat lagu. Ada dibuat lagu pun boleh ni, buat lagu. Sebab dia bahar rajas. Bahar rajas boleh buat. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Pendengarannya tajam tiada tandingan. Ketika Mi'raj terdengar bunyi coretan, cukuplah kemuliaan tubuhnya, disebut oleh penciptanya yang mulia. Boleh buat lagu sampai habis. Itu lagu dia pun banyak macam-macam. Pendengarannya tajam tiada tandingan, ketika Mi'raj terdengar bunyi coretan, cukuplah kemuliaan tubuhnya, disebut oleh penciptanya yang mulia. Pendengarannya tajam tiada tandingan, ketika Mi'raj terdengar bunyi coretan, cukuplah kemuliaan tubuhnya, disebut oleh penciptanya yang mulia. Cara nasyid pagi-pagi tu. Sajalah. Jadi tidur pula kan. Kita nak berhenti rehat sekejap ni. Dan 7 minit lagi kita akan berhenti rehat. Alhamdulillah. Sebelah jam ni, pertemuan kita sebelah jam. Saya perlu habiskan dalam 1 jam lebih kurang 4 lay. Kita dah habis lebih kurang 1, 2, 3 lay. Ada 1 lay lagi. InsyaAllah 7 minit kita baca. InsyaAllah kita akan tepat khatam nanti esok insyaAllah. Kalau kita buat macam ni insyaAllah khatam. Jadi saya dah kira-kira balik. Perlu 1 kali pertemuan lebih kurang 4 lay. Maksudnya setiap 1 jam. Bukan setiap kali pertemuan. Setiap 1 jam. Dan tempoh 1 jam, 4 lay kena habis. InsyaAllah khatam kitab ni. Tapi kita baca macam itulah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kefahaman kepada kita. Yang penting datang perasaan cinta kepada Rasulullah. Kalau baca kitab Syama'il, tapi akhirnya orang duk kenal dekat tukang baca, tak jadi. Dia kan kenal kat Rasulullah, dia kenal kat tukang baca, tak boleh. Dia kena kenal Rasulullah lah. Barulah betul bacaan tu. Bila orang baca, tukang baca tadi menyampaikan bacaan tadi sampai orang ingat dengan Nabi. Yang ni betul bacaan tersebut. Tapi kalau duk baca, duk cerita pasal diri dia lebih banyak pada Nabi, ni cerita apa ni? Jadi pendengarannya tajam tiada tandingan, ketika Mi'raj terdengar bunyi coretan. Jadi terdengar bunyi coretan ni, ini bukti kepada pendengaran Nabi sangat tajam. Apa maksud terdengar coretan tadi? Yakni coretan qalam di Lauh Mahfuz. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas dan juga Abi Hibbah Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi mengatakan summa urija bi hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarifal aqlam. Baik, Nabi mendengar coretan tadi, adakah mendengar sahaja? Kata ulama, tidak mendengar sahaja. Malah Nabi mengetahui apa yang ditulis oleh qalam tersebut. Tamam? Itu maksudnya. Baik. Kemudian saya tutupkan pada bab ini dengan cukuplah kemuliaan tubuhnya disebut oleh penciptanya yang mulia. Kemuliaan tubuh baginda Rasul ini buktinya apa dia? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitabnya Al-Shifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, telah menyebut beberapa pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian daripada anggota badan baginda Nabi. Allah menyebutkan
puji terhadap sebahagian anggota Rasulullah dalam Al-Quran. Contohnya apa dia? Allah memuji hati baginda Rasul. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah memuji lisan Nabi SAW. Lidah Nabi Allah Ta'ala puji. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah Ta'ala memuji juga dengan penglihatan Nabi. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mana ada orang kalau dalam bab berkenaan dengan tubuh badan Rasulullah, kalau kita dah cerita panjang tadi, cukuplah saya tutup, cukuplah kemuliaan anggota tubuh Nabi ini ketika mana Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran. Yang tidak ada seorang Nabi pun disebutkan sedemikian, melainkan hanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan ketinggian, kedudukan baginda Rasulullah SAW. Bab pada menyatakan tentang khatamun nubuwah. Ini bab berkenaan dengan khatam an-nubuwah. Apa khatam nubuwah? Iaitu tanda kenabian yang berada di belakang badan Nabi SAW. Kita akan tengok apa dia perbahasannya. Tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya. Tuan-tuan kalau nak baca bagi betul, buat lagu yang saya sebut tadi. InsyaAllah baca dia akan jadi betul. Jangan baca ikut dan. Ikut dan yang orang Kedah kata ikut suka. Baca ikut suka dia ya. Tanda kenabiannya Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya. Dia kata macam tak sedap dia pun syair apa ni. Dah baca tak kenal. Ada orang minta izin nak baca kitab ni dengan saya. Dia kata saya nak minta izin dengan ustaz, saya nak mengajak di masjid kampung saya lah kat surau apa semua kali. Dia baca pun tak betul. Tu masalah. Saya pun lagi je lah tak apa baca. Ni ada orang dengar buat live pula tu. Dah buat live baca tak betul. Memalukan saya. Patutnya dengarlah dulu dalam YouTube. Saya ada je mengajak kitab ni. Jadi dengar dulu sebelum nak mengajak tadi, baca dulu dengan bacaan yang macam pengarang dia baca. Ni tak pengarang duk hidup lagi, baca tak betul lah. Kau nak tanya sepatah ke apa semua, kau lah nak dengar balik, tak yakin pula tu. Yakin boleh. Rebah sama-sama dengan jemaah-jemaah sekali. Itu kita kata kadang-kadang apa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, penting sungguh izin daripada guru ni. Kadang-kadang ada guru yang kadang dia bagi tadi hanya sekadar mujamalah je. Kemudian itu tiba-tiba, ustaz saya nak minta izin nak mengajak semua. Kita kata, bolehlah mengajak lah. Dia pun kata, ustaz dah bagi izin dan sebagainya. Padahal main kelas sekali dua je. Jadi ni pun kadang-kadang ada juga yang macam tu. Tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya. Ini berdasarkan kepada hadis Sayyidina Jabir bin Samurah, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muddatan hamra'a misla baydatil hamamah. Aku telah melihat di belakang ini khatam nubuah ini di antara dua bahu Nabi, ghuddatan hamra. Apa makna ghuddah? Disebut di dalam misbah daging lembut yang jika dipegang akan bergerak. Itu dalam misbah. Dan kitab Misbahul Munir. Dan kitab misbah maksudnya ghuddah ni apa dia? Satu daging yang ketika disentuh dia akan bergerak daging tersebut. Selembut. Hamra yakni kemerah-merahan. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa warnanya sauda. Ada riwayat kata warna daging tadi hitam, iaitu hitam. Dan terdapat riwayat annaha qadra, ada kata hijau, iaitu kehijauan. Dan terdapat riwayat kalauni jasadih, seperti warna badan Nabi SAW itu putih kemerah-merahan, iaitu seperti warna kulit Nabi. Kesemua riwayat ini tidak bercanggah. Tak bercanggah, satu pun tak bercanggah. Dia kata mana satu ni? Saat kata hijau-hijau, saat kata hitam, saat kata merah, saat kata warna kulit Nabi, mana satu ni? Maka kata ulama, tidak berlaku percanggahan kerana kemungkinan ianya bertukar warna mengikut keadaan dan waktu. Ikut keadaan waktu. Waktu ketika Nabi macam ni, sejuk ke dan sebagainya, warna dia begini. Kalau waktu begini, jadi begini warna dia. Sebagainya. Warna hijau tu. Pelik kan warna hijau? Pelik apa? Kadang-kadang orang tu duduk lama, kaki jadi hijau. Dia tak pelik. Kaki dia di hijau. Jadi macam apa ni, darah tak berjalan tu. Ada aja warna hijau. Jadi apa ni, tak mustahil benda tersebut. Baydatul hamamah, iaitu telur burung merpati maksudnya. Jadi sebesar telur burung merpati. Besar mana? Besar ni kan? Itu maksud sebesar telur burung merpati. Kata Imam Bajuri rahimahullah, kedudukan di belakang tersebut bukanlah betul-betul di belakang Nabi. Maksudnya bukan betul-betul ini tengah-tengah ni. Tetapi kedudukannya berada hampir ke sebelah kiri. Di sebelah kiri sikit. Berbetulan dengan jantung baginda Nabi yang mulia. Betul dengan jantung Nabi SAW.
Baik, kemudian ada terdapat di belakang badannya. Tu maksud yang terdapat di belakang badan tadi bukan di betul-betul belakang Nabi. Maksudnya di kiri sedikit, berhampiran dengan berbetulan dengan jantung baginda Rasul. Lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Dan dia lembut, dan kalau disentuh pada ghuddah tersebut, pada daging tadi, ini maksud khatam nubuwah. Dan dia ada bulu-bulu yang halus di sekeliling khatam nubuwah tersebut. Ini seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Ilba ibni Ahmar Al-Yashkuri, dan dia telah bertanya kepada Sayyidina Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, dan dikatakan oleh beliau sya'aratun mujtami'an. Ditanya apakah khatam tersebut? Maka kata beliau sya'aratun mujtami'an. Maksudnya bulu-bulu halus yang terkumpul pada badan Nabi, pada keliling ghuddah tersebut. Faedah. Dibaca di sini. Sebahagian ulama mengatakan jika seseorang mempunyai tahi lalat di belakang badannya yang terdapat bulu di atasnya. Ini faedah Imam Bajuri sebut. Siapa-siapa yang ada tahi lalat di belakang badannya yang ada bulu di atas tahi lalat tersebut, cuba tengok balik nanti. Maka dia akan mendapat banyak ujian serta ahli keluarganya juga akan ditimpa sesuatu yang tidak disukai. Kerananya dan kematiannya disebabkan racun. Allah. Nabi diracun. Nabi diracun, Nabi disihir. Maka begitu juga orang yang ada sedemikian. Dan begitulah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak dikenakan ujian, serta keluarganya Bani Hashim juga mendapatkan ujian kerana mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga wafat kerana diracun. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fa hadha awanu qita'i abhari." Nabi kata, sampai sekarang gigitan aku ketika Khaybar, yang aku gigit daging kambing tu, paha kambing yang aku gigit tadi ni, masih lagi menyerangku sehingga hampir waktu terputus urat jantungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jantung sekali. Jadi ini adalah faedah yang disebutkan oleh Imam Bajuri rahimahullah tentang tafsiran kepada orang yang ada tahi lalat di belakang badannya. Kemudian di atas tahi lalat tersebut pula ada bulu pula di atas tahi lalat tadi. Itu macam tu. Jadi jangan takut, biasa saja. Dia takut pula. Dia pergi tengok Allah ada. Kena ujian banyak ni. Kemudian akan mati kena racun. Apa nak bimbangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang terbaik diuji oleh Allah Taala sedemikian. Moga-moga kita nanti ketika dapat ujian tadi, maka kita akan bersabar. Kita akan kata Allah, Rasulullah lebih berat daripada saya lagi. Itu maksudnya. InsyaAllah kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang, dan kita akan mengambil perlindungan. Baca wirid, zikir, solawat, kita tidak akan tinggal dan sebagainya. InsyaAllah kita berhenti rehat sebentar, tengah jam. Pukul 11 nanti kita akan sambung semula, kerana kita akan masa lebih panjang lagi selepas ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah ni kita bertemu balik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah sesi pagi ini. Sesi yang pertama ini kita sudah sentuh beberapa bab-bab yang telah dibahaskan oleh Ustaz Syekh kita. Moga-moga apa yang disampaikan itu kita dapat memahami dengan baik. InsyaAllah tuan-tuan dan para jemaah yang dikasihi, kita akan berhenti rehat. Kita sambung jam 11 pagi. Kita sambung jam 11 pagi. Jadi bolehlah untuk melakukan apa-apa aktiviti-aktiviti yang lain semasa rehat ini. Jadi jam 10.50 kita minta semua para peserta, ahli keluarga standby untuk kita mulakan tepat jam 11 insya-Allah. Moga-moga Allah Taala mempermudahkan urusan daurah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mukadimah tadi dengar tak? Ustaz dengar tak?